Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel. Terbaik usaha yang diusahakan oleh YB Rafizi Ramli, ya, berkaitan dengan IPR. Ramai sebelum ini mempertikaikan apa yang dilakukan oleh YB Rafizi Ramli ini untuk memberi bantuan ya kepada golongan B40. Jadi sahabat-sahabat semua B4, maafkan saya ada kesilapan di sana. Saya perbaiki dulu. B apa? B40. So khususnya ya daripada pihak pembangkang, sahabat-sahabat semua, Perikatan Nasional PAS seringkali ya mempertikai dan juga menyindir usaha yang dijalankan oleh YB Rafizi Ramli ini untuk membantu golongan B40. Namun akhirnya sahabat semua, ya, semuanya telah berubah ya apabila kita lihat hari ini ya IPR yang diusahakan oleh YB Rafizi Ramli ini memberi ya kelegaan dan melonjak ya pendapatan peniaga B40. Tahniah sekali lagi kita ucapkan kepada YB Rafizi Ramli. Jadi kalau kita lihat kenyataan media ini sahabat-sahabat semua, mesin layan diri terletak di satu sudut di Universiti Teknologi Maram Kelantan sering menyaksikan barisan pelajar sabar menunggu giliran untuk membeli makanan. Dan walaupun kelihatan biasa, mesin itu memuatkan pelbagai makanan yang dijual pada harga kurang daripada RM10, mengubah kehidupan keluarga B40. Dan Wan Hasan, 42 tahun, yang menyertai insentif pendapatan rakyat IPR, memasak dan mengisi stok jualan makanan di mesin layan diri berkenaan 3 kali sehari dalam 7 hari seminggu. Boleh menambahkan pendapatan saya, katanya. Maksudnya kelengkapan anak barang sekolah itu tidak terbeban lah sebab kita ada pendapatan tambahan, katanya. Saya tidak lagi terbeban dari segi kewangan kerana kami tahu ada banyak uang masuk, kata isteri kepada pemandu bas itu kepada FMT. Dan ibu kepada 4 anak berkenaan berkata dia memperoleh hasil jualan antara 13 hingga 21 ribu setiap bulan. Terbaik. Jadi inikah yang dikatakan tidak guna IPR ini, membuang masa yang dikatakan oleh pihak pembangkang daripada PAS dan Bersatu. 13 hingga 21 ribu sebulan, sahabat-sahabat semua. Mungkin bersihnya pun dalam 8, 6, 7 ribu begitu. Jadi terbaik satu usaha yang dilakukan oleh YB Rafizi. Selepas menolak kos bahan mentah, Wan Asikin berkata dia meraih keuntungan sekurang-kurangnya 5,000, cukup lumayan berbanding ketika menjual kuis sebelum ini. Dengan 500 saja mampu diperoleh. Selepas menyertai IPR, saya tumpu sepenuhnya menyediakan makanan dalam mesin layan diri saja. Saya tidak masak kepada buat ke jalan kerana sambutan menggalakkan daripada pelajar, katanya. IPR merupakan pendekatan jangka sederhana diambil kerajaan bagi membasmi kemiskinan tegar ketika ini. Ia menawarkan 3 inisiatif perintis: inisiatif usahawan tani, inisiatif usahawan makanan insan, dan inisiatif operator perkhidmatan ihsan. Program terbabit memberi manfaat kepada 4,000 isi rumah sehingga November 2023 menurut Menteri Ekonomi YB Rafizi Ramli. Dan peserta IPR Amin Afifi, 36, yang membekalkan makanan mesin layan diri IPR di UiTM Pulau Pinang, membelanjakan ribuan ringgit setiap bulan membeli bahan mentah. Ya, ada sekitar 10 ke 15 jenis makanan yang disediakan dalam mesin layan diri, katanya, termasuklah sandwich, chicken chop, dan nasi lemak dan kek. Kami kena menukar menu jika tidak pelajar akan bosan, katanya, sambil menambah dia membekal 60% makanan dalam mesin itu, selebihnya diisi oleh pengeluar lain. Dia pada mulanya agak sinikal terhadap inisiatif berkenaan ketika menyertainya. Dan pada September lalu, dia ragu-ragu sama permintaan mesin layan diri akan melebihi penjualan bakery dalam talian yang diuruskannya secara penuh masa bersama isteri. Bulan pertama itu kita sasar bekalan makanan, tapi bila dah nampak dia punya perkembangan, kita pun beralih kepadanya sepenuh masa. Amin yang mempunyai beberapa perniagaan lain sebelum ini yang kurang membuahkan hasil berkata, dia tidak lagi bimbang untuk menyarap keluarganya, memandangkan keuntungan bulanan meningkat 5 kali ganda kepada 5,000 secara puratanya. Dan katanya lagi, bagi saya IPR itu pemula untuk menghasilkan pendapatan dan simpanan. Lepas tu kita akan mengharapkan program macam mana kita nak usahakan kedai makan, katanya. Terbaik sahabat-sahabat semua. Itu antara kenyataan terkini dah daripada seorang peniaga ya mesin layan diri ini, dan mereka mengatakan sumber pendapatan mereka meningkat ketimbang sebelum ini. Puratanya mereka dapat sekitar 5,000, 6,000 dalam masa sebulan. Terbaik. Ini antara usaha yang begitu padu ya dibuat oleh
YB Rafizi Ramli, dan ia ternyata memberi kebaikan ya kepada rakyat. Dan sebelum saya akhiri, saya ingin juga memberikan sedikit perkongsian ya, apabila dikatakan lebih 50 kampit beras diagih hingga 22 April. Terbaik ya, ini antara perkara yang dinyatakan dalam media, saya petik daripada Free Malaysia Today. Jadi Lembaga Pertubuhan Peladang agih 51,936 kampit BPT sebagai langkah jangka pendek untuk kawal isu bekalan dalam pasaran. Dan sebanyak 519.36 tan metrik atau 51,936 kampit beras putih tempatan diagihkan setakat semalam menerusi program khas beras putih tempatan sebagai langkah jangka pendek untuk mengawal isu kekurangan bekalan beras dan pasaran. Lembaga Pertubuhan Peladang dalam kenyataan memaklumkan pengedaran BPT LPP dilaksanakan melalui penglibatan bersama Pertubuhan Peladang Negeri dan Pertubuhan Peladang Kawasan yang berpotensi di seluruh Malaysia. Pengagihan itu melibatkan sebanyak 103 pertubuhan peladang melalui outlet-outlet pemasaran PP seperti Peladang Outlet, Agrobazar PP dan Kedai Peladang. Pada tahun 2023 sebanyak 2,101 tan metrik ya dibuat edaran dengan nilai kos belian sebanyak 5 juta ringgit lebih menurut kenyataan itu. LPP turut memaklumkan sebanyak 34 program jualan agro madani dilaksanakan setakat semalam dengan nilai jualan sebanyak 1 juta ringgit lebih, membabitkan penjimatan 136.791 ringgit, turut menyasarkan 78 program penjualan itu dilaksanakan tahun ini. Dan pada 2023 sebanyak 114 program jam dilaksanakan dalam nilai jualan 2 juta lebih dan penjimatan sebanyak 470 ribu ringgit, melibatkan 954 usahawan dengan anggaran pengunjung mencecah 250 ribu orang. Terbaik, usaha yang mantap ya dilakukan oleh kerajaan ini. Jadi kita ucapkan sekali lagi tahniah, terutamanya inisiatif yang dibuat oleh YB Rafizi IPR yang melonjakkan pendapatan peniaga-peniaga yang turut serta ya di dalam program ini. Terbaik kita ucapkan dan juga terima kasih kepada YB Rafizi Ramli dan juga Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan apapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.